pakai record. Okey, baik. Seperti biasa kalau ada soalan boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Baik, kita lihat dulu dasar kebudayaan kebangsaan. Sebelum itu kita lihat sebenarnya apa itu kebudayaan ataupun apa itu budaya. Budaya. Kita ni kadang-kadang masalah kita ni kadang-kadang kita ni sebut aja tapi tak tahu makna. Jadi kita kena tahu makna. Bila dah tahu makna baru kita faham. Oh iyalah, macam tu. Jadi apa itu budaya? Budaya itu ialah cara hidup. Cara hidup, amalan masyarakat. Itu budaya. Itu budaya. So di negara kita ni ada banyak budaya. Banyak cara hidup, banyak amalan masyarakat. So berbeza masyarakat, berbeza amalan dia. Contoh macam cara hidup orang Melayu, amalan orang Melayu berbeza dengan cara hidup orang Cina dan amalan orang Cina. Juga berbeza dengan cara hidup dan amalan masyarakat India. So budaya tu dah berasingan. So kerajaan ambil keputusan tu apa? Mewujudkan kebudayaan, maknanya cara hidup yang diamalkan oleh seluruh negara, iaitu kebudayaan kebangsaan. Nampak tak? Nak membentuk satu amalan cara hidup masyarakat yang standard. Semua orang dalam Malaysia ni amalkan yang sama. Macam mana tu cikgu? Dah lah kita ni berbeza agama, berbeza budaya, berbeza bangsa. Macam mana nak buat tu? Jom kita tengok. Baik. Kita lihat di sini ya. Dasar kebudayaan kebangsaan ini dibentuk untuk mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan juga kebudayaan. Dan dasar ini menjadi garis panduan bagi masyarakat untuk membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Jadi kalau kita lihat macam sejarah pembentukan dasar kebudayaan ini. Digubal dan diberakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Dan Kongres dianggap lanjutan Kongres Rakyat pada tahun 1956. Dan Kongres ini diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Hussein di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Dan ia dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kongres tu apa? Bagus. Kongres ni sebenarnya adalah satu tempat ataupun kita kata satu perhimpunan untuk bijak pandai berkaitan sesuatu isu. Kita belajar kongres ni sebab kamu pernah dengar kot. Masa bila? Iaitu semasa pembentukan dan penentangan Malayan Union. Kamu ingat lagi form 4? Semasa mereka nak menentang Malayan Union, orang-orang Melayu telah bergabung membentuk Kongres Melayu, betul tak? Terdapat 42 pertubuhan Melayu yang telah bergabung dan mereka menyertai kongres itu, dan hasil perbincangan kongres itu, perhimpunan itu, mereka come up with the idea apa? Iaitu mereka menentang Malayan Union dan mereka mengusulkan untuk mewujudkan UMNO. UMNO itu yang dikatakan Kongres Perhimpunan. Jadi dalam kes dasar kebudayaan kebangsaan ini juga dibuat Kongres Kebudayaan Kebangsaan, di mana orang bijak pandai di seluruh negara mungkin menyertai perhimpunan ini dan membincangkan bagaimana nak membentuk satu budaya yang dikatakan budaya kebangsaan. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Kongres itu perhimpunan bijak pandai lah berkaitan sesuatu isu. Baik. So kalau kita lihat di sini, prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan, maknanya iaitu main point dasar kebudayaan kebangsaan ni apakah point yang utama. Dasar kebudayaan kebangsaan ini mesti berteraskan, maknanya berasaskan kebudayaan rakyat asal,
rantau Melayu, iaitu mesti berteraskan budaya orang Melayu. Kenapa mesti budaya orang Melayu, cikgu? Sebab ini kawasan alam Melayu. Kita dah belajar kan kawasan alam Melayu kan? Seluruh tanah Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ini semua sebenarnya adalah kawasan asal orang-orang Melayu. Jadi budaya yang nak dibuat ni mesti asasnya asas iaitu budaya Melayu. Itu sebagai tunjang dia. Yang kedua, paling penting, unsur kebudayaan lain tu macam mana? Kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima, yang wajar akan diterima sebagai elemen penting. Maknanya sebagai unsur yang penting, boleh dimasukkan. Dan Islam akan menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Kenapa Islam? Kerana agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Jadi nak membentuk kebudayaan, cara hidup masyarakat, amalan masyarakat ni mestilah berteraskan budaya rakyat Melayu, kemudian juga mesti berdasarkan Islam, tidak melanggar Islam, dan kebudayaan-kebudayaan lain boleh dimasukkan. Yang sesuai. Jadi itulah maksud kita kata kebudayaan kebangsaan. Jadi, apakah matlamat pembentukan dasar kebudayaan ini? Sebenarnya apa matlamat untuk kita samakan cara hidup, samakan amalan-amalan masyarakat ini? Apa tujuan dia? Apa benefit dia? Baik, tujuan dia adalah untuk mencapai 3 matlamat utama ni. Iaitu untuk yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, cara hidup. Yang kedua, untuk memupuk dan memelihara kepribadian, peribadi bangsa, kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, untuk memperkaya dan mempertingkatkan, apa nak tingkatkan? Kualiti kehidupan manusia dengan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Cikgu rasa kalau cerita macam ni mesti korang blank kan? Faham ke tak faham? 3 matlamat ni, apa benda ni? Korang faham tak apa bendanya? Kalau tak faham, cakap tak faham. Tak apa, it's okay. Tak, jujur lah. Okay, kena ingat kalau korang nak dekat exam ni, korang jangan belagak kata, aku dah faham dah. Padahal tak faham. Jujur. Tak ada ruginya jujur kalau tak faham, cakap tak faham. Tak ada rugi. Malah rugi kalau korang apa, tak faham tapi korang mengaku faham. Rugi. Rugi sangat-sangat. Kalau tak faham, cakap tak faham. Dia macam ni. Ni cikgu terangkan. Baik. Dibentuk dasar kebudayaan kebangsaan dia macam ni. Kerajaan Malaysia, dia tahu dalam Malaysia ni, ada 3 kaum utama. Melayu, Cina, India. Jadi, kalau kita lihat 3 ni, bagaimana untuk disatukan? Kalau nak menyatukan, kalau kita nak satukan apa sekalipun, kita perlu menyamakan mereka. Menyamakan mereka, maknanya mereka hidup dalam kehidupan yang sama. Sebab itu mula-mula kita belajar, iaitu pertama sekali kita kena samakan apa yang mereka belajar, iaitu dasar pendidikan. Kemudian kita kena samakan mereka punya bahasa. Sebab itu adanya dasar iaitu bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Supaya ada persamaan. Baik, bila pendidikan dah sama, penggunaan bahasa yang sama. Dah bagus lah ni. Tapi cara hidup pula yang berbeza macam mana? Kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini perlu disamakan. Perlu diselarikan supaya dapat 3 ni boleh membentuk perpaduan. Sebab menggunakan amalan hidup yang sama. Bila dah sama, senang untuk memelihara, mengukuhkan perpaduan bangsa, kemudian dapat memupuk kepribadian bangsa. Maksudnya apa?
dapat membentuk peribadi rakyat Malaysia yang sama. Kalau orang tanya, rakyat Malaysia macam mana? Perasan tak? Kalau orang tanya, kalau interviewer, dia tanya pelancong-pelancong, oh, what do you think about Malaysian people? Apakah yang selalu foreigner cakap pasal orang Malaysia? Foreigner cakap apa tau? Oh, orang Malaysia. Oh, very good. Orang Malaysia peramah. Orang Malaysia mesra. Orang Malaysia senyum. Smile. Betul tak? Tiga ni memang selalu. Ramah, okay, kemudian selalu senyum. Jadi ada kadang-kadang baik hati. Itu foreigner cakap. Bila foreigner cakap macam tu, maknanya apa? Maknanya rakyat Malaysia, dia tak refer kepada apa tau? Oh, orang Melayu yang baik hati. Oh, orang Cina adalah yang mesra. Dia tak cakap macam tu. Dia kata Malaysians, Melayu, Cina, India telah membentuk peribadi rakyat Malaysia yang baik, iaitu ramah, mesra. Kemudian juga sopan santun dan juga iaitu kita kata sentiasa tersenyum. Itu kalau kita lihat, itulah dia nak membentuk peribadi kebangsaan yang semua rakyat Malaysia akan dapat. Itu. Dan juga untuk memperkaya dan mempertekatkan kualiti kehidupan manusia. Maknanya apa? Supaya dapat kualiti bangsa Malaysia ni akan meningkat jadi lebih baik. Dengan cara apa? Bila kita tahu, contoh, bila orang Melayu tahu inilah kebudayaan orang India, ini kebudayaan orang Cina. So kita ada saling hormat menghormati. Bila kita hormat menghormati, kehidupan kita aman. Bila kehidupan kita aman, kualiti kehidupan kita akan meningkat. Sebab kita dalam keadaan tenang. Bila dalam keadaan tenang, kita mampu untuk apa? Memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kehidupan kita. Tak perlu fikir, oh nanti aku buat nikah bergaduh. Aku buat nikah kan nanti bergaduh pula sesama kaum. Tak ada. Sebab dah saling faham memahami. Jadi dapat tingkatkan kualiti kehidupan manusia. Nampak tak tujuan tiga matlamat utama ini? Mengukuhkan perpaduan bangsa, memupuk dan memelihara kepribadian, kebangsaan, dan memperkaya serta mempertingkatkan kualiti kehidupan yang sempurna. Itu tiga matlamat. Jadi, kalau kita fikir, senanglah cakap cikgu. Nak samakan amalan budaya pun semua. Senang cakap, tapi macam mana nak buat? Macam nak buat penduduk kita 35 juta orang ni cikgu. Orang Melayu, orang Cina, orang India, berbeza-beza. So, kena ada agensi yang melaksanakannya. Iaitu pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan ini melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan. Dan secara umumnya dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, dan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negara, Istana Budaya serta Aswara. So, apa yang mereka buat? Iaitu mereka akan kita kata menggunakan ataupun kita kata melaksanakan pelbagai program. Contoh antaranya, kita lihat ini, Citra Warna Malaysia. Baik, apa itu? Ini program. Citra Warna Malaysia ialah program. Iaitu dasar kebudayaan kebangsaan ini dijelmakan, dijadikan nyata melalui program seperti Citra Warna Malaysia. Dan program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang sebenarnya merupakan satu promosi pelancongan. So, apa dalam program tu yang menunjukkan kebudayaan Malaysia? Tengok. Program yang dijalankan seperti memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian, dan nyanyian rakyat Malaysia. Kita tahu kebudayaan ni maksudnya apa? Cara pakaian, cara tarian, cara nyanyian, cara kehidupan, itu kebudayaan. Jadi, tunjukkan kebudayaan Malaysia dalam Citra Warna ini. Dan program ini diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun. So, untuk menunjukkan bahawa kita semua ni adanya kebudayaan kebangsaan.
Dan ada manusia-manusia yang terlibat dalam kebudayaan kebangsaan ni. Seperti, dasar kebudayaan kebangsaan ni telah melahirkan ramai tokoh dan penggiat. Penggiat ni maknanya pengamal budaya yang tersohor. Iaitu tokoh ini memberi sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan kebangsaan. Contoh, ni Azhar Aziz, tokoh budayawan. Hamzah Dolman, tokoh seni muzik tradisional. Lim Swee Tin, kesusasteraan Melayu. Lim Swee Tin ni memang dia orang Cina, tapi dia banyak mengkaji kebudayaan Malaysia. Samuel Das, iaitu pemuzik tradisional India. Suhaibun Yusof, budaya dan kesusasteraan Sabah. Matthew Ngau Jau, muzik tradisional, iaitu Sape, Sarawak. Cikgu Rafi, pemain gitar. Tak. Kebetulan ada gitar ni. Kebetulan ada gitar ni. Adakah cikgu penggiat budaya? Bolehlah, kan? Okey. Jadi inilah dia. Okey, kita kata sebagai apa? Sebagai dasar kebudayaan kebangsaan. Nak mewujudkan cara hidup budaya yang standard. Itulah sebenarnya. Okey. Baik, faham tak tentang dasar kebudayaan ni? Faham dulu. Cikgu tahu faham tu memang kamu boleh faham, tapi kamu akan kata cikgu faham tu memang faham, tapi tak ingat. Ingat tu nanti dulu. Faham tak? Itu dulu. Faham tak? Faham Ingat tu nanti dulu. Cikgu tahu memang kau kata, cikgu tak ingat lah cikgu apa yang cikgu terangkan ni. Tak ingat berbeza dengan tak faham. Beza So sekarang ni kita nak tanya, faham tidak? So ada yang kata faham. Yang lain-lain tidur lagi ke? Assalamualaikum, tidur lagi ke? Dan Isha, Syah, Isha, Arif Hakim, Alia. Hello, Assalamualaikum. Tidur ke? Bangunlah. Ngantuk kelas pagi. Oh tak. Okey. Baik, terima kasih. Faiz, Ipan, tidur ke? Faiz, Nafis, tidur ke? Bangun. Nak belajar ni. Bangun. Bangun. Okey. Tak reply, tidurlah tu. Pan, bangun Pan. Cikgu buat kelas awal sangat. Awal sangat apanya? Biasalah ni. Nak fresh. Ada je cikgu separuh kat bantal. Korang hari biasa, pagi-pagi 7.30, pukul 7.45 dah sampai kat sekolah. Tak ada isu pun. Bila ke sekolah time hari ni, bila cikgu buat kelas, ada isu, ngantuk lah, apalah. Pandai korang langkau. Amar tidur, Amar. Bangun. Okey. Baik. Okey. So itu yang keempat, iaitu dasar kebangsaan. Okey Syah. Cikgu take note benda tu. Maknanya form 5 tak boleh buat kelas awal sangat. So at least pukul 11 ke, betul tak? At least pukul 11 lah kan. Tak apa. Okey, cikgu take note benda tu Baik. 7.5. Okey, masih lagi dalam usaha membina kesejahteraan negara, iaitu menjadikan sukan sebagai alat perpaduan. Kita lihat di sini sukan sebagai alat perpaduan. Kalau kita lihat, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Sukan kita tahu adalah aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid. Jadi, dasar satu murid dan satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Maknanya perpaduan lah. Dan dasar ini adalah untuk menggalakkan murid-murid pelbagai kaum untuk libatkan diri dalam sukan yang digemari.
Dan dasar ini juga dapat memupuk semangat setia kawan dan semangat berpasukan. Jadi sebab itu, kalau kita lihat, sukan menjadi alat perpaduan bermula dari sekolah dalam kalangan murid. Tapi cikgu tak tahulah, yang sekarang ni, zaman sekarang ni cikgu tak tahu. Tetapi kalau lihat balik kepada zaman cikgu dulu, kebiasaannya sesuatu sukan itu didominasi oleh kaum-kaum tertentu. Contoh, kalau bola sepak ni biasanya budak-budak Melayu lah. Bila cikgu sekolah buat pemilihan, penyertaan untuk join pasukan sekolah. So yang nak join tu kebanyakannya budak Melayu. Kalau badminton, kebanyakannya pelajar Cina. Kalau bola keranjang, kebanyakannya pelajar Cina. Dan kalau pingpong, mungkin ada Melayu, mungkin ada Cina. Ataupun kadang ada India. Kalau sukan olahraga, mostly India. Mostly pelajar India yang join olahraga. So di sini kita lihat sebenarnya, sukar untuk membentuk perpaduan bila sesuatu sukan itu dinominasi oleh sesuatu kaum. Tapi itu pada zaman cikgu dululah. Namun sekarang ni cikgu lihat sudah ada orang-orang Melayu, pelajar Melayu yang main basketball, bola keranjang. Ada juga pemain bola sepak daripada pelajar-pelajar India dan juga pelajar-pelajar Cina. Ada juga. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Maknanya sukan dapat membentuk perpaduan. Kan contoh macam Aimar Hendrov ni kan, duk main bola lagi ni kan. Gambar pun main bola. Sama je rasa. Ya. Duk main bola. Macam Icha, kita tahu kan. Icha sebenarnya dia adalah atlet. Dia olahraga. So, Cha, hati-hati, jangan laju-laju sangat lagi, takut ke hati cikgu. Baik, seterusnya. Ipan. Tak tahu main apa Ipan. Boleh. Jadi itulah kalau kita lihat sukan sebagai alat perpaduan. Baik. Kemudian kita lihat, Majlis Sukan Universiti Malaysia. Di peringkat universiti pun dah ada Majlis Sukan Universiti Malaysia, di mana bermula pada tahun 1974 dan tujuan ditubuhkan adalah untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut-penuntut dan staf universiti tempatan. So, MASUM ataupun Majlis Sukan Universiti Malaysia ni, MASUM ni menjadi medan, menjadi tempat untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Jadi inilah peluang kepada penuntut-penuntut universiti untuk menyertai sukan, dan antara sukan dianjurkan adalah sukan Malaysia. Ini SUKMA, dipanggil SUKMA, Sukan Malaysia. So diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tujuan sukan ni sebenarnya adalah untuk eratkan hubungan kaum, maknanya perpaduan kaum, dan juga integrasi antara negeri, maknanya perpaduan antara negeri. Tapi macam mana? 2 tahunan tu apa? 2 tahunan tu maknanya 2 tahun sekali. Itu maksud dwi. Dwi itu sebenarnya adalah dalam bahasa Sanskrit, bermaksud selang 2 tahun. Dwi dia selang 2 tahun. So bermakna 2 tahunan. 2 kali setahun. Bukan 2 kali setahun pula. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Bukan 2 kali setahun. 2 tahun sekali. Itu 2 tahunan. Baik. So SUKMA ni untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri supaya tidak ada perpecahan antara negeri. Tetapi sebenarnya cikgu tahu ramai di kalangan pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang menyertai sukan di peringkat MSSD, MSSK dan sebagainya. Tapi bila peringkat MSSK apa semua kan, peringkat negeri pasti akan wujud wujud dikatakan kelompok-kelompok negeri. Betul tak? Kalau yang Kelantan, Kelantan je. Kalau yang Terengganu, Terengganu je. Duduk setempat. Kemudian yang Selangor, Selangor je. Lepas tu bila tengah fight kan, masing-masing kutuk masing-masing. Betul? Kutuk masing-masing. Nampak tak? Bukan semua cikgu, memang bukan semua. Tapi tengok, Syaz ni bagi tahu.
Dia kata apa? Itu biasa cikgu. Itu biasa, nampak tak? Macam mana nak bersatu padu kalau sifat kenegerian tu masih kuat? Jadi sukan ini ditubuhkan supaya dapat buang sifat kenegerian itu. Dan bersama-sama. Ini biasalah. Kita tahulah, Syah orang Kelantan. Oh, Kelantan duk kutuk Ganu. Ganu duk kutuk Selangor. Gana mu ni. Nate beruk dia. Kan? Jadi berlaku. Di situ tidak ada perpaduan. So, jadi sukan sebenarnya ditubuhkan adalah untuk apa? Untuk eratkan integrasi antara negeri. Kena faham tu sebenarnya. Jadi, dan realitinya, okey, bukan di peringkat MSD saja, di peringkat U pun ya, malah di peringkat bidang kerja pun ya. Di peringkat bidang kerja nanti pun sama juga. Kalau ada cawangan negeri Selangor, okey, sebab macam kawan cikgu ada di bahagian jabatan kerajaan ni. Oh, jabatan cawangan negeri Selangor tak ngam dengan cawangan negeri Perak. Bila bersukan tu kan masing-masing kutuk masing-masing. Padahal sama-sama jabatan. Cuma lain negeri je. Kan, jadi tu masalah. Betul juga. Ada je perpaduan kalau tim sebelah ada yang handsome ya. Okey, baik. Ataupun tim sebelah ada yang cuncun ya. Bolehlah, boleh. Boleh diterima akal. Baik. Okey. Baik. So kita lihat di situ ya. So SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur, okey, pada 16 April hingga 26 April dan disertai hampir 3,849 atlet dari 13 buah negeri. Ini sukan Malaysia. Jadi, penganjuran sukan ini akan menyebabkan adanya komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan ya, pelbagai kaum untuk memastikan penganjuran sukan yang cemerlang dapat pengiktirafan banyak pihak. Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia adalah termasuklah hoki. Hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, okay, ataupun sukan C, Southeast Asian Games, okay, Formula One, Le Tour di Langkawi. Okay. So ini adalah antara sukan di peringkat antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia. Hebat juga Malaysia ni. Cuma nanti kita tunggulah. Okay, mungkin World Cup, bilalah World Cup nak main kat Malaysia ya. Kan. Kalau World Cup main kat Malaysia, cikgu tahu orang yang akan mula-mula beli tiket ialah Aiman Hendroff lah. Okay. Dan juga Ipan lah. Okay. Ya kan. Tapi Aiman Hendroff, kalau kamu World Cup buat kat Malaysia, kamu memang takkan dapat beli tiket. Sebab apa? Sebab kamulah pemain Malaysia tu. Jadi kenapa kamu nak beli tiket kalau kamu dah main untuk Malaysia? Ya. Uish. Okey, baik. Kan? Jadi kita harap-harap gitulah. Okey, baik. Dan seterusnya, okey, kita lihat kerjaya Malaysia. Okey, kejayaan Malaysia. Sebenarnya bukan kerjaya Tolong betulkan ya. Bukan kerjaya tapi kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Okey, bukan kerjaya ya. Baik. Kejayaan pasukan negara dalam pertandingan antarabangsa. Kita ada banyak menyertai sukan Olimpik, Commonwealth, sukan Asia, sukan C, Pesta Bola Merdeka. Dan kita banyak terbabit dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton. Kalau kita lihat kerjasama ni tanpa mengira kaum. Contoh paling jelas kalau kita lihat, Lee Chong Wei, pemain badminton negara. Lee Chong Wei, jurulatih dia yang utama siapa? Miss Bun Sidik, iaitu orang Melayu. Yang mana orang Cina bekerjasama dengan jurulatih orang Melayu dan menjadikan Lee Chong Wei beberapa tahun menjadi juara ataupun pemain nombor 1 dunia. Itu sebenarnya kejayaan Malaysia. Jadi kejayaan pasukan negara ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Gitu. Dan kita ada laungan Malaysia boleh. Ini dahsyat ni. Slogan Malaysia boleh menunjukkan patriotisme rakyat. Maknanya semangat cintakan negara rakyat Malaysia tanpa mengira kaum,
agama dan budaya. Dan slogan ni asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah semasa Piala Thomas dan Piala Uber pada 1992. Okey, jadi penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik diadakan di Sepanyol dan juga kejohanan Sukan C di Singapura pada 1993, kita gunakan slogan Malaysia boleh. Dalam setiap kejohanan itu, okey, kita punya penyokong semua guna apa? Malaysia boleh, Malaysia boleh. Jadi itu slogan semangat. Malaysia, Malaysia boleh. Jadi ini penting untuk apa? Untuk membentuk kita kata sebagai kebudayaan kebangsaan. Perasan tak Kalau korang tengok kalau di pasukan bola sepak tak. Tapi perasan tak kalau Lee Chong Wei main. Okey, Lee Chong Wei main kalau kena final. Satu Malaysia tengok kot. Satu Malaysia on TV. Tak kira Melayu, Cina, India semua tengok. Kemudian bila menang, kalau menang, okey, apa yang berlaku tahu? Orang-orang Malaysia ni satu Malaysia bersorak. Menang. Menang kalahkan Lindan. Besok pagi kalau kamu pergi kedai mamak, okey, kalau ada orang Cina, orang India semua borak pasal apa? Badminton malam tadi menang. Kan. Masing-masing macam. Kan. Semangat sama-sama rasa semangat perpaduan. Semangat perpaduan bila kejayaan Malaysia dalam sukan diraikan oleh seluruh kaum. Seluruh kaum. Even cikgu pun kadang bila borak-borak kan ada Chinese naik kan, malam tadi Chong Wei main menang. Bagus. So kita rasa perpaduan. Jadi sukan sebagai alat perpaduan. Jadi jangan dipandang sukan sebagai tidak berfungsi dengan baik. Sukan sebenarnya alat yang baik untuk membentuk perpaduan. Jadi kalau kita lihat selain daripada itu, di Malaysia ada peranan organisasi, ada beberapa organisasi ataupun kita kata jabatan-jabatan yang penting dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Dan antara agensi yang diberi tanggungjawab ini untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara adalah seperti Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia dan Persatuan Sukan di peringkat kebangsaan dan negeri. Jadi, dengan kepimpinan yang berwibawa menyebabkan kejayaan sukan dapat dihasilkan Dan kecemerlangan ini disebabkan apa? Sebab apa negara kita cemerlang? Sebab ketokohan pemimpin-pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Kita habis pukul 10.30 Dan keunikan perkembangan sukan negara ni memperlihatkan kerabat diraja pun join, ahli politik pun join sebagai penaung dan presiden Persatuan Sukan. Contoh kalau kita lihat pasukan bola sepak JDT. Memang Tengku Mahkota Johor memang dia directly involved dalam JDT, membelanjakan banyak duit untuk naik taraf stadium, membayar gaji player-player dia. So itu pembabitan kerabat diraja. So peranan mereka ni penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Back to 2012, 2011 dulu, Malaysia pernah menang dalam Sukan C dan juga dalam Pesta Bola Merdeka untuk acara bola sepak. Masa tu ada Safi Sali, ada Safi Rahim, yang masa tu kita berjaya mengalahkan Indonesia dan juga Thailand. Dan bayangkan perkara itu diraikan oleh seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum. Cina, India, Melayu semua bersorak, ye. Itulah semangat kekitaan yang dapat diwujudkan daripada sukan. Jadi itulah matlamat sukan, iaitu sukan sebagai kita kata alat perpaduan. Jadi pada hari ini kita telah lihat 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan dan juga kita telah lihat sukan sebagai alat perpaduan. Paling penting kamu kena ingat iaitu tentang usaha-usaha sukan. Iaitu apa? Antara usaha sukan untuk jadi alat perpaduan
seperti masuk, seperti Sukma, kemudian menganjurkan sukan-sukan peringkat dunia. Okey, kemudian kejayaan-kejayaan Malaysia, kemudian laungan Malaysia boleh. Okey, serta peranan-peranan organisasi tertentu untuk mencapai kecemerlangan sukan. Jadi hari ini kita telah lihat 7.4 dan 7.7.5 sebagai alat perpaduan. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Nak kita habiskan kepada rukun negara? Nak kita habiskan kepada rukun negara ke? Habis rukun negara, habislah bab 7. Tapi lepas itu, next class kita akan buat soalan-soalan. Macam? Okey tak okey? Nak habiskan ke ataupun nak cuba buat soalan? Assalamualaikum. Anyone here? Assalamualaikum. Samuel, waiting. Zarif. Habiskan. Habiskan je cikgu. Okey, baik. Tolong respon ni cikgu ketuk ni, ketuk korang ni. Bangun. Jangan tidur. Nazira bangun. Kayla bangun. Aisyah, jangan tidur ya Aisyah. Baik. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ke-6, 7.6. Okey, iaitu masih lagi dalam topik usaha membina kesejahteraan negara. Bagaimana nak membina kesejahteraan? Perlu ada perpaduan dan integrasi nasional. So, untuk membentuk kedua-dua ini, rukun negara. Rukun negara akan jadi tonggak kesejahteraan negara. Kita tahu bahawa rukun negara sebenarnya telah dibentuk daripada peristiwa 13 Mei 1969, betul? Dan ini telah kita pelajari semasa bab yang ke-6 hari itu. Bab 6 hari itu, iaitu bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia. So, rukun negara itu dibentuk kerana berlakunya 13 Mei. Dan rukun negara terhasil daripada perbincangan dan pemikiran MAPEN, iaitu Majlis Perundangan Negara. Dan MAPEN dibentuk oleh Magran, Majlis Gerakan Negara pada 29 Januari 1970. Dan rukun negara diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong bersempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Baik. Okey, yang ini sebenarnya tak penting sebab yang ini sebenarnya adalah ada simbol 50 dan tulis rukun negara tu. Okey, kalau dalam buku teks memang ada ada logo tu, logo rukun negara menyambut 50 tahun. Okey. So sebab itu ini explanation lah, penerangan tentang logo-logo tersebut. Seperti 5 jalur merupakan simbolik 5 prinsip rukun negara. Bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Tengkolok, tengkolok berkerawang bulan dan bintang merupakan simbol prinsip setia pada raja dan negara. Angka 50 bersempena sambutan ulang tahun 50 rukun negara. Dan warna biru melambangkan amalan perpaduan dalam dalam kesopanan dan kesusilaan. Baik. Matlamat ke arah kesejahteraan. Apakah matlamat rukun negara? Baik, matlamat rukun negara ada 5. Ingat matlamat rukun negara. Kenapa rukun negara dibuat? Kita tahu rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Kenapa nak buat benda tu cikgu? Supaya yang pertama negara kita bersatu. Seluruh negara bersatu. Kita menekun cita-cita untuk mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu di mana semua ahli masyarakat anggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Bukannya kamu orang mana? Oh, saya orang Melayu. Kamu orang mana? Oh, saya orang Cina. Kamu orang India. Tak. Kita nak kamu orang mana? Saya orang Malaysia. You? Oh, saya orang Malaysia. You? Oh, orang Malaysia juga. Kenapa orang Malaysia yang ini putih sangat, yang ini kuning-kuning, yang ini gelap sikit? Oh, kami tinted lain.
kami memang tinted ada yang 15%, ada yang 50%, ada yang 75%. Tapi kami semua Malaysia. Tinted Okey. Jangan terasa lah kan, jangan terasa. Perbezaan kulit tu is normal. Kan. Okey, jangan terasa jangan terasa. Ingat satu pepatah. Hitam itu menawan, putih itu cendawan. Ambil yang itu. Okey. Boleh Venus? Samuel? Okey, baik. Setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Mereka juga mempunyai kesetiaan dan cinta akan negara. Itu yang pertama, matlamatnya. Yang kedua, untuk membentuk masyarakat yang adil. So, kita berdukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan. Ingat peluang yang sama untuk menikmati kekayaan. Bukannya jumlah yang sama. Bukan jumlah yang sama untuk kekayaan, bukan. Tapi peluang, the chances untuk menikmati kekayaan. So, siapa yang berusaha lebih, dia dapat lebih. Siapa yang kurang berusaha, dapat kurang. Jadi, masyarakat yang adil akan wujud apabila pihak lemah dan berkurangan tu dibantu. Supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Ingat, kita kena bantu pihak yang lemah. Bukan dibiarkan supaya semua dapat merasa peluang untuk menikmati kekayaan negara. So, negara bersatu, masyarakat adil, kemudian masyarakat yang progresif. Baik, progresif ni, maksud progresif ni sebenarnya adalah iaitu yang bergerak maju, yang kita kata membangun, yang tidak statik. Ya, masyarakat yang sentiasa akan ada perubahan dan pembaharuan. Itu dipanggil progresif. Dia daripada perkataan progress. Maknanya dia berkembang. Masyarakat yang berkembang. Jadi, kita mendukung cita-cita hendak menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi. Di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Maknanya kita maju dari sudut sains dan teknologi tetapi kita masih lagi ada nilai-nilai ketuhanan. Jadi masyarakat progresif satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan pada masa kini. Jadi cikgu rasa kita mencapai matlamat ni sebab menurut statistik iaitu rakyat Malaysia antara 5 negara yang tertinggi dalam penggunaan Facebook dan 10 yang tertinggi dalam penggunaan TikTok. Kan? Dan tentu dalam kalangan ramai-ramai ni pastinya ada yang menggunakan TikTok lah tu. Betul lah tu. So kita sentiasa berkembang dan maju seiring dengan teknologi zaman sekarang. Itu. Dan yang keempat, ingat proses progresif itu membangun. Yang keempat iaitu masyarakat yang liberal. Baik. Kalau kepada mana pelajar yang tidak tahu apa itu liberal, liberal ini bermaksud terbuka. Bebas dan terbuka. Kita hendaklah memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal. Maknanya masyarakat yang bebas amalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing yang sesuai. Ingat yang sesuai. So ahli masyarakat liberal bercita-cita mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Ingat, maksud liberal tu bebas tu bukanlah maknanya bebas sebebas-bebasnya. Walaupun kita dibebas tetapi kita tidak dibenarkan untuk LGBT. Sama ada lesbian ke ataupun transgender ke ataupun bisexual ke. Tak boleh. LGBT memang tidak boleh. Kena faham gay ke tak boleh. Sebab itu bukan budaya kita. Kenapa tak diterima?
walaupun kita kata bebas. Sebab itu bukan budaya kita. Sajak dah lagi. Ya. Jadi, ingat jangan terlibat dengan perkara-perkara itu. Sebab, walaupun kita kata, negara kita bebas kan? Bebas memang bebas. Tapi, itu bukan budaya Malaysia. Jangan. Memang, cikgu tahu kat sekolah-sekolah kamu memang ada yang kes-kes macam tu. Memang ada. Memang ada kes LGBT, ada lesbian, ada gay. Okay? Memang ada. Tapi untuk kamu semua jangan terlibat. Kalau cikgu tahu siapa pelajar-pelajar cikgu ni yang terlibat dengan LGBT ni, memang aku sebat. Jangan. Aku sebat nanti. Okay. Baik. So, matlamat rukun negara, negara bersatu, masyarakat yang adil, masyarakat yang progresif, masyarakat yang liberal, open, okay, dan masyarakat yang demokratik. Iaitu masyarakat yang kita kata kita hendaklah memelihara cara hidup demokratik. Kalau ada tanya apa itu demokratik? Maknanya masyarakat yang menjaga amalan demokrasi. Iaitu amalan demokrasi ni apa cikgu? Iaitu kalau rakyat tak berpuas hati, rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan negara. Sebab perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi. Maknanya kebebasan hak-hak manusia nak bersuara, nak bercakap, nak beri pendapat, nak beri pandangan. Boleh? Boleh. Kebebasan kegiatan berpolitik pun boleh. Asalkan tidak melanggar undang-undang. Itu yang dikatakan demokrasi. Negara barat yang mengadakan apa? Yang mengadakan pesta LGBT apa semua. Okey. So kepentingan negara hendaklah diutamakan. Ingat kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Ingat, kepentingan negara akan menjadi keutamaan. Kalau kamu tak puas hati, kamu kena ikut saluran. Tak puas hati dengan pemimpin itu, tak apa, tunggu pilihan raya. Kita akan pangkah dan pilih pemimpin lain. Itu cara demokrasi. Bukannya kalau kita tak puas hati, okey, kau ada senapan, kau ada pistol, jom kita pergi dia, tembak dia. Bukan. Ingat okey. Membentuk masyarakat demokratik maknanya membentuk masyarakat yang akan bertindak hanya melalui parlimen dan perlembagaan. Maknanya mengikut undang-undang sedia ada. So itulah matlamat rukun negara. Negara bersatu, masyarakat adil, masyarakat progresif, masyarakat yang liberal dan juga masyarakat yang demokratik. Okey. Prinsip rukun negara nanti kita akan masuk pada seterusnya sebab tinggal sikit je. Cuma cikgu nak buka pada soalan. So soalan ada yang bertanya, cikgu, apa pendapat cikgu